Ustaz guna yang Arab kan? Tak sekali. Okey. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khair khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفت عليهم الملائكة وذكر الله في من عنده. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bagi peluang kepada kita untuk hidup, diberi bekal nikmat iman dan Islam, sehingga ke saat ini kita menghirup udara segar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan kita patut menjadi orang yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi pada zaman ini, pada ketika ini umat Islam dilanda dengan berbagai malapetaka dan bencana yang menimpa umat Islam, yang menyebabkan identiti Islam itu sendiri sudah tidak ada dalam masyarakat kita. Yang tinggal hanyalah nama-nama Islam. Begitulah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Memang dunia akhir zaman, dunia yang penuh dengan pertelingkahan, dunia yang penuh dengan cabaran-cabaran yang kadang-kadang kita tak masuk akal kita nak selesaikan. Tapi apapun, kita ada Islam, kita berbangga dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, dan kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, dan kita pegang Islam betul-betul. Yang tu yang sepatutnya kita rasa, yang tu yang sepatutnya kita ambil hakikat sebenarnya, dan kita mesti berpegang seperti mana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin min ba'di, selepaskan. Addu 'alaiha bin nawajis, pegang betul-betul. Sebab zaman ini zaman yang penuh, kadang-kadang orang itu tak kuat, orang itu tak utuh, dia tak mampu nak berhadapan dengan cabaran-cabaran. Kalau dulu kita sebut, nanti kita akan tengok kesinambungan sirah Nabi SAW, kita sorot balik nanti dalam buku Rahiqul Maktum ni, diceritakan tentang masyarakat jahiliah, dan kita akan isikan, kita akan selitkan bagaimana jahiliah moden pada hari ini. Adakah kembali balik kita ke jahiliah yang dulu? InsyaAllah pada malam ni sama-sama kita tengok. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sirah Nabawi bukan kitab sejarah. Itu saya nak tegaskan di sini bahawa dia bukan kitab sejarah yang nak dibaca ataupun nak diseronok-seronok supaya kita nak, orang kata apa, nak sebagai ubat tidur anak-anak kan. Budak-budak dulu sebelum tidur ceritalah kisah sang kancilnya, sang buayanya, sang apanya. Bukan. Kitab sejarah, sirah ni bukan kitab sejarah yang macam tu nak cerita-cerita dah. Tapi dia adalah sumber, seperti mana yang disebut pada pertemuan yang awal dulu, dia adalah sumber utama yang kita nak. Sebab sirah ini merupakan perjalanan hidup yang real, yang mana kita perlu ambil pengajaran.
Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni kita mula kitab Rahiqul Makhtum karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Orang berasal daripada mana? India, ya? Yang mengarang kitab ini. Dalam buku ini sebelum dia masuk dalam sirah sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikata di awal tu, pada hakikatnya sirah nabawiyah ini merupakan gambaran risalah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju cahaya. Ikhraj min az-zulumati ila an-nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Dalam surah Ali Imran disebut, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Jadi misi sirah nabawiyah ini adalah untuk mengeluarkan daripada kegelapan. Kita nak kehidupan kita yang gelap ni, tak kira masa bila, di mana kita, bila mana kita berada dalam kegelapan, bila mana kita berada. Gelap di sini bukan bermakna gelap yang kita duk rasa atau kita duk tidak ada lampu, itu gelap yang kita boleh nampak, tapi gelap kita, gelap hati, gelap yang jauh daripada hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menuju kepada cahaya. Cahaya itu adalah iman. Cahaya itu adalah hidayah sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran risalah yang amat menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi, iaitu kita melihat balik. Kita tak mungkin dapat merasai pengembaraan, merasai kehidupan seseorang itu, melainkan kita perlu juga menghadirkan gambaran tentang latar belakang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna di sini, sebelum kita cerita tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disorakkan di sini bangsa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu latar belakang Nabi. Datang Nabi ni, Nabi kita yang kita sayang, yang kita kasih ini datang daripada mana? Dia seorang manusia, lahir macam kita, beranak macam kita, ada ibu dan ada bapa macam kita, tapi asalnya daripada mana? Bangsa yang macam mana? Okay, diceritakan daripada awal ini, komparasi antara latar belakang risalah nabawiyah dan implikasi-implikasinya. Jadi kita perlu di sini melihat supaya kita dapat membandingkan sejarah bangsa kita dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak berbangga. Kadang-kadang orang tu berbangga dengan bangsa. Memang telah terjadi, telah terakam dalam sejarah bagaimana bangsa diagungkan. Tapi kita nak melihat di mana kebaikan, di mana latar belakang bangsa-bangsa ini, supaya kita dapat ketahui betapa seseorang itu bila berada daripada kaum-kaum tertentu, jahat macam mana pun, kuat macam mana pun, lemah macam mana pun, yang penting butir iman yang keluar daripada mereka. Berangkat daripada sinilah kami merasa perlu mengemukakan pasal yang berbicara seputar kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam. Jadi kita nak cerita tentang bangsa Arab. Malam ni kita tengok sikit lah tentang mauqi' Arab dan juga kaum-kaum dia, serba sedikit. InsyaAllah kalau kita boleh lajak tu, kalau boleh sampai kita tengok tentang asal usul Arab, kemudian kita pergi sikit tentang kerajaan-kerajaan Arab. Kita ikut buku lah, insyaAllah. Kita ikut buku satu persatu. Baik, asal usul Arab. Arab
lughatan as-sahara wal qafar. Makna di sini dia berkaitan dengan padang pasir, tanah gundul. Dalam istilah kita ni kering lah, ayak tak ada. Maknanya Nabi SAW kita ni berasal daripada kawasan yang kering kontang, ya? Padang pasir, gurun Sahara, tiada air dan tiada tanaman. Tanaman pun ikut kesesuaian dengan tempat tu lah, bukan tak ada tanaman langsung. Dan golongan Arab ini biasanya ditujukan kepada Jaziratul Arab, iaitu semenanjung Arab. Kita ada semenanjung Malaysia, dia panggil gugusan Nusantara, tanah Melayu, kan? Di sana dia ada semenanjung Arab. Jadi kalau kita nak pergi ke Mekah, ke Madinah tu, dia akan melintasi mula-mula masuk negara Arabnya daripada Oman, Qatar, Bahrain, kan? Naik sampai masuk Arab Saudi. Itu adalah, kalau kita tengok peta tu, dia berbentuk, ya, lebih kurang kalau bulatan, dia suku bulatan daripada kita tengok keadaan tanah Arab tu. Dan Arab juga mereka yang disebut sebagai mereka yang golongan yang mendiami kawasan kering kontang tadi. Pada hukum akal kita lah, macam mana mereka nak hidup tanpa tanaman dan tanpa air? Kuatkah mereka ni? Ataupun itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau kita tengok dalam sejarah pun, unta pun boleh keluar daripada batu. Maknanya di dunia ini tak ada benda yang mustahil, kecuali kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Dari segi sejarahnya kita melihat, dari segi geografinya kita melihat, semenanjung Arab ini dari arah baratnya berbatasan dengan Laut Merah. Laut Merah ni pun banyak sejarah dia. Laut yang di kala zaman Nabi Allah Musa alaihi salam melintasi Laut Merah. Dan semenanjung gurun Sinai, di atas, di sebelah baratnya semenanjung gurun Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab, Teluk Parsi, ya? Dan bahagian besar daripada Iraq bahagian selatan. Maknanya Iraq tu pun termasuk sebahagian daripada. Tapi kalau melihat kepada sejarah, Iraq ni asalnya adalah negeri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dulunya Iraq ni nama dia Ur, disebut dalam ni nanti. Nanti kita akan melihat satu persatu. Dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan daripada Lautan Hindi, dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam, Syria, dan sebahagian daripada negeri Iraq. Luasannya lebih kurang million, iaitu million mil persegi hingga 1,300,000 persegi, kilometer persegi. Dan kalau kita melihat dari sudut geografinya, kedudukan semenanjung Arab ini ada ahamiyah, ada kepentingan yang cukup besar bagi siapa-siapa yang melalui dia. Secara dalamannya kita melihat bahawa walaupun dia diliputi oleh gurun Sahara dan juga padang pasir yang luas daripada setiap sudut, dengan keadaan ini dia menjadi perisai kepada orang yang duduk di dalam dia. Mana kata orang yang luar nak masuk ke kawasan Jaziratul Arab ni, semenanjung Arab ni, dia
dia susah nak keluar, ataupun susah nak masuk, ataupun kalau nak duduk pun susah nak bertahan. Ni menjadi peristiwa. Walaupun orang-orang yang ada di dalamnya ni berpecah belahnya, berpuak-puaknya, maknanya bila satu-satu penjajah tu nak main, susah nak menguasai, kecuali mereka perlu mengarungi berbagai-bagai kesusahan. Sebab itu kita melihat bagaimana masyarakat ataupun kaum-kaum yang berada di kawasan semenanjung Arab ini, mereka bebas melakukan apa saja aktiviti mereka tanpa ada gangguan. Walaupun di sebelah mereka ada dua empire yang besar, iaitu empire Rom dan Parsi. Dua ni antara yang paling besar lah. Di sebelah timurnya adalah Parsi dan di sebelah baratnya adalah Rom, dan di sebelah selatannya laut, dan ada kerajaan, kita tengok lagi kerajaan Sabah. Tapi kerajaan Sabah ni dia tersendiri. Manakala Rom dan Parsi, mereka cuba nak melebarkan pengaruh mereka, dan kita melihat bagaimana di antara Rom dan Parsi, versi modennya kita melihat bagaimana kerajaan Rom itu berjaya juga menguasai Mekah dan Madinah, dan juga sampai ke, sama ada dalam bentuk ketenteraan ataupun dalam bentuk sebaran agama. Kalau Parsi terkenal dengan agama Majusinya, dan Rom terkenal dengan agama Kristiannya. Dan kita tak pelik kalau kita melihat nanti Arab-Arab ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Parsi, dan ada bermacam-macam agama nanti kita melihat. Okay, kita melihat pula kepada bangsa Arab itu sendiri. Bangsa Arab. Jadi bangsa Arab ini yang disebut Arab, yang kita sebut yang tinggal di gurun yang kering kontang tadi ni, terbagi kepada 3 bangsa Arab yang utama. Terbagi kepada 3 kaum yang utama. Yang pertama sekali dia panggil Al-Arab Al-Ba'idah, ataupun Arab Purba. Arab zaman Purba. Ada juga Arab yang mungkin yang sudah punah, yakni sudah hilang identiti mereka, mungkin dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab umat-umat yang terdahulu ada di kalangan Arab dan ada di kalangan bukan Arab. Setiap mereka Allah turunkan wahyu. Setiap kalangan kaum Allah turunkan nabi dan juga risalah kepada mereka, syariat kepada mereka. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin, telah kami utuskan fi kulli ummatin, setiap umat, rasulan, dan setiap umat itu ada rasul. Bermula selepas Nabi Adam itu, rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi kita melihat Arab yang, dan Nabi Nuh alaihi salam bukan berbangsa Arab lah, dan dia adalah cicit ataupun cucu cicit poyang daripada Nabi Adam alaihi salam, daripada keturunan Nabi Syith, anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Contohnya mereka adalah kaum Ad, kaum Ad. Dan kalau kita melihat kepada sejarah, Nabi Nuh alaihi salam diutuskan kepada satu kaum yang bernama Bani Rasib. Nabi Nuh alaihi salam diutuskan kepada satu kaum yang bernama Bani Rasib. Di dakwahnya dikatakan umurnya ketika mana menjadi rasul itu 480 tahun.
dan dia hayat dia 950 tahun. Ada yang kata dakwahnya 950 tahun. Bermakna dia hidup lebih daripada 1000 tahun. Bermakna umur Nabi itu, kalau kita melihat ni, Nabi diutuskan pada umur 40 tahun. Daripada umur 40 tahun tu dia berdakwah sampai 950 tahun. Maknanya 950 tahun campur dengan umur Nabi Nuh 40 tahun, maknanya 990, hampir 1000 tahun. Maknanya umat Nabi Nuh alaihi salam adalah umat yang panjang-panjang umur mereka. Dan Nabi Nuh dia ada 4 anak. Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Ham, Sam, Yafis beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Kan'an dia bersama-sama dengan ibunya tenggelam dalam banjir besar. Kalau kita melihat kepada kitab-kitab ataupun buku-buku yang dikarang oleh orientalis ataupun dikarang oleh ahli sejarawan yang bukan daripada Islam, mereka membahagikan zaman sebelum banjir besar dan zaman selepas banjir besar disebut dalam kitab. Jadi umat Nuh alaihi salam hidup cukup panjang, cukup lama. Dan Nabi Nuh alaihi salam selepas banjir besar itu, dia mula membentuk satu lagi kerajaan. Dikatakan bahawa bahtera Nabi Nuh alaihi salam itu turun di Gunung Ararat dekat Turki. Sampai sekarang tak ada siapa lagi yang boleh sampai ke puncak Gunung Ararat. Dikatakan bila diambil daripada gambar daripada satelit jauh, difokuskan di atas gunung itu, memang terdapat ada bentuk macam kapal, macam bahtera besar. Wallahu alam betul atau tidak, tapi ikut ni ahli sejarahnya ada kesan. Dan dia mula membina negeri dan dinamakan sebagai Suqus Samanin ataupun Kota 80. Kota 80 itu kota Mesopotamia yang kita duk belajar dalam sejarah tu. Tamadun Mesopotamia yang tu. Maknanya dia bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam bersama pengikut-pengikutnya yang ada dalam kapal tu, 80 orang lebih kurang. Daripada situlah kita melihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Salah satu daripada kota itu nama kota Ur, yang kita akan sebut nanti. Kaum Ad itu Arab lama, yang mana kaum Ad ini dia punya tempat dia terletak di lembah Syihir. Lembah Syihir ni kalau kita pergi negara Yaman dekat dengan Hadramaut, ujung sebelah tu menghadap ke lautan Hindi. Di situ tempatnya kaum Ad. Kaum Ad ni diutusnya di situ Nabi Hud alaihi salam. Kerana mereka ini cukup engkar bila diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila adin qaum Hud, dalam surah Al-A'raf cerita tentang ani'budullaha wattaquh, ajak kepada beriman kepada Allah dan takutnya, tapi mereka engkar kepada perintah Allah Taala. Akhirnya Allah hantar halilintar, akhirnya habis semua kaum Ad. Mereka ini kaum yang Allah bagi kemewahan yang cukup besar. Ini bangsa Arab purba yang dah mula tunjuk perangai yang ingkar. Manusia, memang sifat manusia. Kalau kita tengok kepada permulaan tamadun manusia itu, bila Allah suruh malaikat sebelum bila mana Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam, sebelum tu berlaku dialog antara iblis, antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha. Para malaikat kata, ataj'alu fiha, apakah kamu nak jadikan di dunia yang kamu nak bagi manusia sebagai khalifah ini? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha, mereka yang memusnahkan, wa yasfikud dima,
Mereka akan menumpahkan darah, berkelahi dan sebagainya. Itu sifat manusia. Tengok yang berlaku kepada kaum Ad, Arab yang kuno itu, Arab purba. Mereka adalah golongan Arab, duduk di sebelah Yaman. Allah musnahkan mereka. Dan kemungkinan ada teknologi yang ada pada mereka yang kita tak tahu. Sebab itu tamadun Islam ini, tamadun manusia itu bukan bermula dengan zaman batu ataupun orang yang berada di dalam gua, tapi mereka mengikut sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke dunia ini dah punya ilmu. Bukan perlu lagi nak ketuk batu untuk buat api ataupun pakai cawat duduk dalam gua. Itu bukan sebenar manusia. Tapi manusia, Allah muliakan dia, Allah bagi pakaian, tahu dah buat pakaian, tahu dah, memang bertamadun manusia ini turun ke bumi. Kemudian kita tengok kaum Samud. Siapa yang biasa pergi ke Mekah, perjalanan daripada Madinah ke Tabuk, di sana ada satu tempat dia nama sebagai Madain Salih. Sampai kerajaan Arab Saudi dia kawat buang tempat tu. Maknanya dia pagar dengan kawat besi, tak bagi siapa masuk. Tapi ada orang juga boleh masuk, ada penjaga di situ. Sebab kalau kita ikut kepada antara hadis-hadis Nabi menyebut, kalau tempat tu diturunkan bala, tak elok kita pergi. Tapi bagi fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu lil muttaqin. Kalau kita nak pergi untuk melihat bagaimana, nak tengok pengajaran dia, tak ada masalah, boleh. Jadi kerajaan Arab Saudi dia takut berlaku apa-apa syirik ke apa, kalau mereka nak buat lebih kurang tempat tu, jadi ditutup. Sampai sekarang ada lagi utuhnya kerajaan Samud yang ada di Madain Salih. Kalau bas yang lalu daripada perjalanan Tabuk tu, kita melihat daripada jauh gunung ganang yang besar tu. Daripada tu kita dapat melihat macam gua-gua ditebuk-tebuk, cantik. Tiang ni lebih besar daripada pemeluk tu. Kalau pemeluk 5 manusia besar, kalau betul nampak cantik dia, ukir. Maknanya cuba kalau kita melihat kepada teknologi sekarang pun nak buat, orang kata apa, ukiran yang macam tu tak mungkin. Tapi macam mana Allah Ta'ala bagi mereka kekuatan yang begitu, menebuk gunung. Lah ni kita nak cari gunung yang boleh ditebuk macam tu pun takkan nak buat terowong pun berapa kali runtuh kan. Tapi kita tengok macam mana kaum dengan cukup seni yang mereka buat Allah bagi. Tapi apakan daya, Allah Ta'ala bagi mereka Rasul, ajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi mereka engkar. Kaum ini yang Allah bagi unta kepada mereka, yang keluarkan unta daripada batu, dan unta ini boleh support seluruh penduduk, susunya dapat disupport ke seluruh penduduk Samud. Tapi mereka sembelih unta tu, jamu satu negeri itu jamu, bagi nak tunjuk mereka ni pelagak. Akhirnya Allah goncang bumi dengan gempa bumi yang dahsyat. Mereka mati semua, rumah mereka tak runtuh pun, masih ada semua. Tapi mereka habis, habis semua. Ada yang dikatakan taufan, sayhatan wahidah, satu pekikan, akhirnya semua mati, habis. Tasum, satu kaum lagi, Tas, Judais, Imlaq. Dan Imlaq pula kita melihat dia adalah antara bangsa Arab yang suka menjajah orang, yang suka dia jajah. Kadang-kadang dia menguasai kerajaan, digulingkan kerajaan dan digulingkan. Ini bangsa Arab Imlaq. Dan banyak lagi lah kalau saya nak cerita tentang bangsa-bangsa Arab yang ni. Kemudian Arab Al-Ba'idah, Al-Aribah. Arab Al-Aribah iaitu kaum Arab yang berasal daripada keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qahtan ataupun Arab Qahtani. Yang ni baru Arab yang tulen. Dia panggil Aribah ni tulen. Betul-betul orang Arab.
Mana kata asal usul ni dapat dikaji dengan betul, memang dia kembali balik kepada Ya'rib. Ya'rib tu nama orang. Jadi bangsa Arab ni juga disandarkan kepada seorang yang bernama Arab. Ya'rib tadi. Jadi Arab lah. Karena kita pun kalau kita kaji balik turunan kita tu, ala akhir tu, tok wan kita tu, nenek moyang kita, itulah nama seseorang tu. Ya. Jadi daripada Ya'rib bin Yashjab bin Qahtan, daripada Arab Al-Qahtani. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Orang lain diarabkan, dia panggil Musta'ribah. Orang yang bukan berbangsa Arab tetapi berkahwin dengan orang Arab, dia jadi Arab. Ini bangsa yang ketiga, iaitu kaum-kaum Arab yang berasal daripada garis keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Disebut sebagai Arab Adnaniyah. Qahtan, Arab Tulen, Adnani, maknanya Nabi Ismail tu bukan berbangsa Arab. Nabi Ismail anak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibunya Hajar berasal daripada Mesir, bangsa Qibti. Bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam daripada negeri Ur. Jadi dia berkahwin dengan orang Arab. Kemudian bangsa Arab Al-Aribah, Arab Tulen ini, dia punya tempat dia di Yaman. Yaman sekarang ni lah, negara Yaman yang sekarang ni. Baru-baru ni kan kita ada perlawanan bola kan, Malaysia lawan Yaman kan. Yang tu lah. Tapi Yaman yang sekarang yang merdeka daripada kerajaan Inggeris dan sebagainya tu, dia ada, sebenarnya dia melebihi lagi, atas lagi. Tapi sekarang pembahagiannya tu dah mula mengecil di sudut geografinya pada hari ini. Jadi daripada Arab Al-Aribah ini, dua kabilah yang utama mereka yang bernama Himyar. Himyar. Dan satu lagi bernama Kuhlan ataupun Kahlan. Semua ni nama-nama orang. Dan di antara kabilah-kabilah yang masyhur mereka adalah Khuda'ah dan juga Sakasik. Dan Arab Kuhlan, mereka adalah Hamazan, Anmar, Utai, sampailah ke akhir. Ini bangsa Arab. Dan mereka ini saling bergaduh. Maknanya bangsa Arab Al-Aribah ini daripada keturunan Ya'rib, mereka pecah yang beberapa puak, dan yang tinggal hanya dua yang besar, iaitu Himyar dan juga Kuhlan. Tapi Kuhlan dia keluar daripada negara Yaman dan berhijrah ke utara. Ke utara. Ada setengah mereka hijrah sebelum datangnya Sailil Arab, iaitu banjir besar. Dan ada di kalangan mereka yang terpaksa berhadapan dengan bangsa Rom, bangsa Eropah, bangsa Rom, yang mana telah menguasai jalan perdagangan laut dan darat mereka. Dan yang tinggal daripada bangsa Kuhlan ini 4 sahaja, iaitu Azdi, Lakham dan Juzam, Banu Tai dan juga Kindah. Ini yang tinggal. Kita kembali pula kepada Arab Musta'ribah. Kita ringkaskan, kalau kita detailkan yang tu makin itu sejarah makin panjang cerita-cerita, nanti tak masuk kepada tajuk kita. Seterusnya Arab Musta'ribah. Musta'ribah ni adalah keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim dikenali sebagai Abul Anbiya, bapa bagi para nabi.
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam min ballati yuqal lahu Ur ala syati'il gharbi min nahri Furat, iaitu di pantai barat sungai Furat. Sungai Furat ni dah lama. Disebut di sini air, banyak kita sudah cari tengok apa perkataan alif ra tu. Saya tengok Ur di sini disebut air. Wallahu alam yang mana satu betul ni, tapi apapun sebuah tempat. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia lahir pada sebuah kerajaan di negara yang bernama Ur, satu tempat tu di perkampungan Kaldan. Nabi Allah Ibrahim AS ni lahir di situ. Lahirnya pun dalam keadaan yang cukup genting. Bagaimana bapaknya Azar, kalau kita tengok singkat balik kepada sirah Nabi Allah Ibrahim AS, disebut bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS ini pada ketika itu Raja Namrud ni dia telah bermimpi ada seseorang yang akan bangkit menentang dia. Raja ni dia mimpi dia dapat satu petanda, kata ada orang nak menentang dia, satu kanak-kanak lelaki akan menentang dia. Jadi oleh kerana mimpi itu, jadi dia buat satu gagasan, satu undang-undang, laki dengan perempuan ni tak boleh duduk sekali lama-lama. Yang mana kahwin ni, laki dengan perempuan dipisahkan. Kalau duduk sekali banyak anak kan. Yang mana lahir anak-anak lelaki dibunuh. Yang mana lahir anak-anak lelaki semua dibunuh, habis. Tahu saja berita akan sampailah tentera untuk bunuh anak-anak lelaki. Tapi ibu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak disangka-sangka hamil. Tapi kalau dia jalan pergi pasar ke pergi mana ke supermarket ke pun, orang tak nampak dia macam hamil. Allah bagi. Akhirnya lahirlah Ibrahim alaihissalam. Mereka ni terpaksa hidup. Anak Nabi Allah Ibrahim tu yang dinamakan Ibrahim tu ditinggalkan di dalam gua. Mereka balik rumah macam biasa, buat kerja macam biasa. Jadi tentera mai ingat tak ada anak. Lalu diletakkanlah bekalan, diletakkanlah batu-batu kecil di tepi Nabi Allah Ibrahim AS itu, tinggal di situ. Bila datang balik tengok, terkejut mereka, masih hidup anak mereka dan sihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bantu dia, bagi makanan, bagi susu, bagi apa. Batu-batu tadi dia jadi susu, dia jadi bahan makanan Nabi Allah Ibrahim AS. Akhirnya 5 tahun Nabi Ibrahim besar. Dan mengikut sejarah Nabi Allah Ibrahim AS, dia khatan dengan sendiri dia. Kita perlu pergi jumpa Tok Mudim kan. Dia khatan diri dia dengan sendiri. Dikatakan dengan sebilah kapak. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Nabi Allah Ibrahim AS sehinggalah dia apa? Dia dengan bapa dia pun berlaku dialog. Dalam Al-Quran dia cerita, wa iz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Bila dikata Ibrahim, apakah bapa ambil asnam, patung yang tak berguna ni jadi Tuhan? Keras bapa dia, marah bapa dia. Bapa dia pembuat berhala, Azar. Khilaf ulama, khilaf ahli-ahli mufassir. Azar ni bapa Nabi Ibrahim ke tak? Ada di sana perbincangan ulama. Nama sebenar dia apa nama? Azar ini disebut dia dalam Al-Quran. Nama dia Tarikh, tak silap. Tarikh. Dalam nama sebenar dia. Ada yang kata memang bapa dia sebenar, ada yang kata itu pakcik dia.
Jadi wallahu alam yang mana satu yang ni, tapi jumhur ulama menyebut, mufassirin di kalangan mereka, Azar itu memang bapa dia, memang bapa dia. Jadi berlakulah dialog di antara Ibrahim dengan bapa dia, sehinggalah bapa dia usir daripada kampung dia. Dia kata, macam ni punya perangai hang duk tanya aku macam-macam, lebih baik keluar daripada kampung dia, sebelum mai tentera Namrud mai penggal kepala. Keluar. Sebab dia buat berhala untuk kerajaan Raja Namrud. Namrud ni dia sendiri mengaku Tuhan satu, dan penduduk mereka menyembah bintang, menyembah bulan, bermacam-macam kepercayaan ada. Jadi sehinggalah kita melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim dialog dengan bapa dia, dialog dengan Namrud sendiri. Bila mana dia dalam Quran dia cerita bagaimana dia telah memecahkan semua berhala yang di rumah berhala yang paling besar dalam kerajaan tu. Bila raja tu tanya siapa dia yang musnahkan berhala tadi, Ibrahim kata tu pergi tanya yang paling besar kali tu. Siapa yang buat? Dia yang buat tu. Pergi tanya dia. Kalau dia dengar lah, kalau dia boleh melihat dan dengar, pergi tanya dia. Masa tu raji'u ila anfusihim, mereka pun fikir balik, pada ketika itu Namrud pun yakin dan percaya inilah kanak-kanak yang betul-betul menentang dia tu ada di depan dia tu. Jadi ditangkapnya, dihumban ke dalam api. Kita melihat bagaimana pembakaran yang cukup besar. Apa saja yang melintas hangus, memang besar, nak bakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi Allah Ta'ala, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi bagi tahu kepada api, kuni bardan, jadi sejuk. Jadi kita melihat bagaimana diceritakan hadis Nabi SAW tentang seekor burung pipit kecil. Dia terbang tu, ada burung lain tanya, pasal apa kamu tahu memang tak padam api tu, tapi pasal apa kamu bawa juga ayak di paruh kamu untuk padam api Nabi Ibrahim? Dia kata, sekurang-kurangnya aku ada usaha untuk padam. Tengok, kita ni kerana jadi burung macam burung pipit je lah, walaupun mati, tapi dia ada usaha untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah Nabi Allah Ibrahim. Kita tengok lagi kisah Nabi Ibrahim bagaimana dia dengan isteri dia. Nabi Allah Ibrahim AS, isterinya yang pertama Sarah. Sarah ni puteri raja. Diceritakan bagaimana Sarah ini, dia sendiri yang pilih Nabi Ibrahim menjadi suami dia. Dipanggil seluruh penduduk kampung tu, pergi beratok tengok Sarah ni puteri raja ni, pilih. Semua pilih tak kena. Akhirnya Nabi Ibrahim datang daripada luar negara, wallahualam negara mana tak silap saya, Haran, satu negara tu. Jadi Nabi Ibrahim masuk macam orang masuk ke negeri asing lah, kan, tercangak sana tercangak sini. Siti Sarah daripada jauh nampak dia berkenan terus. Jadi tentera ni pergi tangkap Nabi Ibrahim, ingat nak humban dalam penjara, rupanya nak bagi kahwin dengan anak dia. Jadi Siti Sarah kahwin dengan Nabi Ibrahim AS. Lama tak dapat anak. Jadi sampailah kisah Nabi Allah Ibrahim, dia pergi ke negara Mesir, dan di sana ada Fir'aun. Fir'aun ni gelaran saja. Fir'aun ini gelaran. Dalam Al-Quran sebut Fir'aun, tapi dia adalah gelaran. Dia ada nama dia. Dan Fir'aun ni generasi ke generasi dia. Ada Fir'aun yang baik, ada Fir'aun yang jahat. Macam Fir'aun Nabi Musa tu memang jahat dan mengaku sebagai Tuhan. Dan Fir'aun zaman Nabi Allah Yusuf AS adalah Fir'aun yang baik, yang menjadikan Nabi Yusuf sebagai menteri dia. Dan Fir'aun zaman Nabi Ibrahim ni, dia berkenan dekat isteri Nabi Ibrahim ni, memang cantik. Sarah memang lawa dan cantik. Dia berkenan, nak buat kacau lah, kan. Jadi bila
Mana-mana isteri yang cantik, bukan setakat Nabi Ibrahim, isteri-isteri yang lain yang nampak cantik tu dia kira nak ambil. Jadi Nabi Ibrahim AS bila sampai ke istana Firaun ni, dia bila ditanya kepada Ibrahim di atas tutur bicara Nabi Ibrahim tu, dia kata yang sebelah ni bukan isteri aku, saudara perempuanku, dia kata. Oleh kerana tutur bicara yang elok dengan Firaun tadi hadiah kat dia puteri dia sendiri, Hajar. Jadi Hajar juga anak raja, bagi kepada Nabi Allah Ibrahim. Ada yang kata Hajar ini adalah dayang daripada istana Raja Firaun tadi. Jadi bila diberi Hajar kepada Sarah tadi, kepada Nabi Allah Ibrahim, maka oleh kerana lama mereka berkahwin tak dapat anak, jadi Siti Sarah dia benarkan Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Dan akhirnya Siti Hajar mengandung, dan pada ketika itu timbul rasa cemburu Siti Sarah dengan Siti Hajar, dan dia minta supaya Nabi Allah Ibrahim AS bawa Siti Hajar ni ke satu tempat yang lain. Kita akan tengok nanti sampai tu. Jadi Nabi Ibrahim daripada Haran, kemudian daripada Haran ke Palestin, kemudian sampai di Palestin, di situ dia memulakan dakwah dia, dan di sana dia ada rihlah dia. Dan kita melihat bagaimana para nabi, terutamanya Nabi Allah Ibrahim AS ini, dia dakwahnya dia berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat, sebab dia adalah Rasul. Rasul ni dia wajib menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan penduduk di Mekah nanti pun kita melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim dia menyampaikan dakwah dia, mengasaskan ibadat haji kepada orang-orang Arab yang ada di Mekah. Kita kembali balik kepada kisah Siti Hajar tadi. Bila mana timbul rasa cemburu daripada isterinya Sarah, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim keluar daripada bumi Palestin dan pergi ke satu tempat yang jauh. Jadi perjalanan yang jauh tu, maka ditinggalkan Nabi Allah Ibrahim AS dan juga ditinggalkan Hajar bersama anaknya yang bernama Ismail di satu lembah gersang yang tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanya tanah tinggi berupa gundukan-gundukan yang bila mana air datang ia akan mengalir di sisi kanan dan kiri. Maknanya Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar tadi dan anaknya Ismail di dalam lembah, yang mana lembah tersebut kalau mai air bah besar pun akan hanyutkan mereka, dan ditinggalkan kepada mereka makanan, ditinggalkan kepada mereka jaraban fihi tamar, satu bekas yang mana di dalam tu ada buah tamar, dan juga bekalan air. Kemudian dia tinggal mereka balik semula ke Palestin. Bila arahan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu, kalau kita lah, isteri yang kita sayangi, anak yang baru lahir, apakah bukan kerana cemburu tapi atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ikut suami ni, dia memang boleh mendamaikan dua isteri dia kan, tapi kenapa atas perintah Allah Ta'ala? Ada hikmah yang Allah nak letak, kesusahan yang Allah nak bagi kepada Nabi Allah Ibrahim. Dia seorang Nabi, dan dia di kalangan Nabi yang ulul azmi. Nabi Ibrahim AS ulul azminya apa? Dia terpaksa berhadapan dengan Raja Namrudnya, dia terpaksa berhadapan dengan api. Dua tiga benda berat yang Allah bagi, dan dia juga berhadapan dengan kerana isteri dia.
Dan dia juga berhadapan dengan, nanti kita tengok, kena sembelih anak dia sendiri. Ini Nabi. Ini memang Nabi. Jadi dia tinggal di situ sehingga dia balik pula bila Nabi Ismail ni dah besar, dah kahwin dah. Dia tinggal, dia datang balik, dia jumpa isteri dia Hajar, dan ketika itu juga Nabi Allah Ismail alaihi salam, umur dia lebih kurang dalam remaja, lebih kurang macam tu. Beza umur dia dengan anak Nabi Ibrahim yang seorang lagi, Ishaq, lebih kurang 13 tahun. Maknanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam balik semula ke Palestin. Allah Ta'ala bagi wahyu, kata isteri dia Sarah yang dah tua, yang hampir 60 tahun ke atas, dah tua, mengandung. Terkejut dia, gelak seorang-seorang. Takkanlah tua-tua ni pun dah boleh mengandung. Kalau ikut hukum alamnya, dah orang kata, istilah kasarnya dia panggil monopause kan. Orang kata apa, tak ada, dah lah tak ada nafsu, tak ada apa, tak ada dari segi benih pun kurang berkualiti. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada Sarah. Jadi akhirnya mengandungnya Sarah, lahirnya Ishaq. Ishaq muda daripada Ismail 13 tahun lebih kurang. Jadi kemudian bila ditinggalnya Nabi Allah Ismail dan juga ibu dia pergi balik semula ke Palestin. Habis hayat, habis apa semua, tinggallah kita melihat bagaimana Hajar ni naik ke Bukit Safa dan Marwah cari air dan sebagainya. Pekik minta tolong orang, tak ada siapa yang tolong sebab berada di satu tempat yang ghairi zi zar'in, tidak ada satu tempat tumbuhan pun tumbuh di situ. Jadi dia duduk di situ, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat Allah bagi kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam, keluar daripada ujung tapak kaki, di ujung tumit itu keluar air Zam-Zam, keluar air Zam-Zam sampai hari ini. Bukan setakat boleh support di Mekah dan Madinah, tapi boleh support seluruh dunia air Zam-Zam. Nak cerita pasal asal-usul air Zam-Zam ni pun panjang cerita pula nanti, tentang air Zam-Zam saja pun kita tengok nanti, ada masa kita cerita sikit tentang air Zam-Zam. Kemudian air Zam-Zam inilah yang menjadi makanan, dan sehinggalah datang kabilah Jurhum yang memang berada di kawasan tu, dan mereka menjadikan kawasan tu, berhampiran dengan kawasan tu, perjalanan untuk mereka daripada Yaman menuju ke Syam untuk berdagang. Jadi mereka melihat keadaan itu dan meminta izin daripada Hajar, dan mereka duduk di situ, berkampung di situ, dan jadilah sebuah kampung dan bandar di situ. Dan ini dicerita dalam Sahih Bukhari tentang bagaimana keadaan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tadi datang balik jumpa, dan kita melihat bagaimana dalam Al-Quran cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi zibhin 'adzim. Tak kala keduanya itu telah berserah diri dan Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya. Kita melihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan dalam mimpinya, Allah perintah supaya sembelih Ismail. Dan akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tadi. Pisau diasah memang tajam. Kalau kita melihat kepada sejarah, pisau yang nak sembelih Nabi Allah Ismail itu memang cukup tajam. Pada mulanya kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim ni dia gundah gulana, tak boleh nak terima hakikat dia nak sembelih. Dia cerita dengan anak dia, anak dengan bapa baru jumpa, tiba-tiba suruh sembelih. Apa Nabi Ismail kata? Pak, tak payahlah pak, saya baru jumpa dengan pak kan. Tiba-tiba pak nak sembelih pula kan. Takut kan? Pak ni pak bagi tahu
Apa Nabi Ismail jawab? Dia kata, ikut perintah Allah Ta'ala. Ikut perintah Allah Ta'ala. Jangan risau pasal saya. Jadi di saat kata membaringkan anaknya di atas pelipis, iaitu tempat sembelih tadi, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggilnya, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Nabi Ibrahim bawa anak dia pergi ke bukit kan, dan kita melihat bagaimana syaitan ganggu. Kali pertama diganggu, dia berupa orang, diganggu, kata jangan duk sembelih kan. Tanya pergi mana lah sembelih, Nabi Ibrahim buat tak heran, punggai dengan batu, lari sampai satu tempat lagi, kacau lagi syaitan, berupa yang lain pula, ganggu lagi, baling lagi dengan batu. Kali ketiga dia ganggu, punggai-punggai, mungkin cedera pun tak main dah, lari syaitan tadi. Dan di saat itu dibaringnya seelok-elok baringan, bukan kasak pergi tarik pergi, tidak, buat elok-elok apa semua, anak dia yang disayangi, dengan meneleh ayat mata nak sembelih anak. Pisau yang tajam tadi diletak di tengkok Nabi Allah Ismail ini, dihirih tak makan, asah lagi. Nabi Ismail dia kata, bapa, biar saya pejam mata sebab tak mau tengok bapa menangis, saya kena sembelih sampai tak ada. Sembelih tak makan. Tanya Nabi Ismail, tanya pasal apa pisau, asah lagi, tak makan lagi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kata, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah sesungguhnya benar-benar satu ujian yang nyata. Diuji lagi dengan tak boleh sembelih kan, nak laksanakan perintah Allah Taala tu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tebuskan anak itu dengan seekor sembelihan yang cukup besar. Jadi kelip mata bila pisau tu makan betul, Allah gantikan dengan seekor kibas. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat amalan haji dan umrahnya begitu. Amalan haji yang kita selalu duk pergi tu lebih kurang macam itulah yang ada dalam sejarah. Kemudian Nabi Ibrahim kembali balik ke Mesir, ke Palestin. Pulang daripada Palestin, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali balik, dan anak yang disembelih tadi ni dah besar, dah beristeri pun, dah isteri. Kemudian kali pertama dia datang tu, selepas peristiwa penyembelihan anak dia datang, tak jumpa anaknya Ismail yang dah berkahwin. Lalulah orang pergi bawa dia jumpa dengan isteri kepada Ismail tadi. Belum lagi bapa dia duduk, apa disebut kepada ni, dia dah mula cerita keburukan Nabi Ismail. Dia ni pemalas lah, dia ni apa macam-macam lah. Bila Nabi Ibrahim tanya pasal perihal suami dia, maka isteri dia cerita, kami ni orang miskin, tak boleh nak hidup, susah lah, macam-macam lah. Dan Nabi Ibrahim pun tengok dekat isteri Nabi Ismail tadi, dan pesan dekat, bila suami kamu balik nanti, tolong gantikan palang pintu rumah ni. Dia balik macam tu. Jadi Nabi Ismail balik mai, isteri dia ceritalah, kata bapak dia mai dan sebagainya, dan dia pesan kata tolong ganti palang pintu. Jadi Nabi Ismail pun fahamlah apa yang dikatakan oleh bapak dia. Dia ceraikan isteri dia tadi yang banyak songeh, banyak cerewet tadi tu, dia cerai. Jadi dia kahwin lain pula, dan dia kahwin pula dengan isteri yang iaitu daripada kabilah Jurhum tadi, tuan besar mereka yang bernama Mudad, anak kepada Mudad ni, bin Amru, iaitu orang Arab Jurhum. Memang orang Arab. Kabilah Jurhum ini adalah kabilah Arab yang betul, yang datang daripada Yaman, daripada Aribah tadi. Kemudian mereka berkahwin, dan daripada situlah dengan Nabi Allah Ismail ini dapat 12 orang anak. Nabi Ibrahim datang lagi
tak jumpa Nabi Allah Ismail alaihi salam, jumpa dengan isteri dia. Jadi jumpa dengan isteri dia, isteri yang kedua ni, yang perkahwinan yang kedua ni sambut dengan baik, jamu ayak pada dulu tanya, layan bapa dia dengan elok apa semua. Bapa dia sebelum balik, bapa dia pesan kata, sebelum nanti Ismail balik nanti bagi tahu kata, palang pintu tu dah elok, tak perlu ganti dah. Jadi dia pun bila Nabi Ibrahim balik ke Palestin balik, maka pesanan isteri tadi sampai kepada Ismail, dan Nabi Ismail gembira lah. Dan datang pula Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan di situ bermulalah, bila mana pada ketika itu Nabi Allah Ibrahim melihat anaknya sedang meraut anak panah dekat dengan telaga Zamzam tadi, dan disitulah bertemu anak yang sekian lama dengan bapa dia, macam mana betapa rindunya bapa dengan anak. Dan perintah Allah Ta'ala suruh dirikan Kaabah, suruh dirikan Kaabah. Jadi disitulah bermulanya dakwah Nabi Allah Ibrahim setelah beberapa kali datang ke Mekah tadi. Step bermakna di sini perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, kita melihat bukan datang saja-saja tu, bukan mai tengok anak isteri dia apa, tapi datang melihat keadaan, bagaimana masa yang sesuai untuk menyampaikan dakwah. Nabi Allah Ibrahim AS dakwah mengajak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini setelah beberapa kali datang, barulah akhirnya Nabi Allah Ibrahim AS mengangkat kaedah Kaabah itu. Kalau kita melihat sejarah Kaabahnya, dibina oleh para malaikat, kemudian Nabi Adam, bila malaikat bina Kaabah, dimusnahkan oleh para jin yang mendiami bumi pada ketika itu. Akhirnya Allah hantar mereka di bawah, di dasar laut, dan manusia pula dilantik menjadi khalifah, dan Nabi Adam mendirikan Kaabah, dan runtuh juga kemudian sampai zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan kaum Imlaq dari Arab Imlaq tu antara yang membina Kaabah. Kita nak melihat kepada sejarah pembinaan Kaabah, kita boleh tengok dalam buku-buku tentang pembinaan Kaabah. Dan Nabi Ibrahim dia bina Kaabah ikut kaedah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana kaedah dia, macam mana bentuk dia, macam mana plan dia. Kita tengok Kaabah sekarang ni, ada ini gambar Kaabah, tak ada tak ada. Okey, kalau ada gambar Kaabah tu, kita melihat ada Hijr Ismail, kan, yang mana tidak ada binaan di situ, tapi ada Hijr Ismail di ujung tu. Itulah kaedah ataupun plan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Maknanya Kaabah dulu 4 segi, dia punya tu ujung tu bujang, 4 segi bujang. Itu bentuk Kaabah yang asal, yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat bagaimana Kaabah berapa kali runtuh. Tahun 79 pun runtuh juga, kan, ketika rusuhan Syiah yang mana tu, kan. Itu yang terakhir untuk kemudian dibina semula oleh kerajaan Arab Saudi pada hari ini, dan kekal sampai sekarang lah. Ditanya mengapa tidak kekalkan macam seperti mana yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Nanti kita cerita di sana macam mana tentang bentuk Kaabah tu diubah. Kita kembali balik, Nabi Allah Ismail AS, anak dia ada 12 orang, dan daripada 12 tu yang kekal dari segi keturunan dia hanya daripada Nabit dan juga Qidar saja. Anak-anak Nabit ini mereka berhijrah pergi ke utara semenanjung Arab, dan mereka ambil satu kota Petra. Kita tengok pada hari ini, kalau kita pergi ke Jordan, di sana ada satu kota nama kota Petra, dia panggil Batra. Itu susu galuh daripada anak Nabi Ismail yang bernama Nabit. Orang Arab juga, mereka mendiami di sana, bina kota yang cukup indah. Kalau kita tengok pada hari ini, tiang-tiang dia apa semua. Dan akhirnya keturunan Nabit ini telah dijajah oleh bangsa Rom, dan mereka mengambil kota Petra menjadi salah sebuah daripada pemerintahan mereka. Kemudian Qidar. Qidar ini masih lagi ada di Mekah.
anak Nabi Ismail yang bernama Qidar masih ada di Mekah. Daripada Qidar itulah lahirnya sampai kepada Adnan. Adnan dengan Qidar itu pun lebih kurang 40 orang Tok Wan, 40 orang datuk baru nak sampai kepada Qidar. Itu yang khilaf ulama. Tapi yang sahihnya daripada Nabi SAW tu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai kepada Adnan. Lepas pada Adnan, khilaf ulama, khilaf ahli sejarah. Okey, cerita pasal anak-anak Nabi, anak-anak Adnan. Jadi anak-anak Adnan ini bermula dengan anak dia seorang yang bernama Ma'ad. Daripada Ma'ad itu lahir anak yang bernama Nizar. Okey, tidak ada anak yang lain daripada Ma'ad kecuali Nizar saja. Dan daripada Nizar itu ada 4 orang anak, iaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudar. Kemudian daripada situ lahirlah Bani Asadnya, Bani Ainazah, Bani Abdul Qais, Abdul Wa'id dan sampai ke akhirnya. Dan sampai laqab datuk Nabi yang bernama Fihr. Fihr tu digelar sebagai Quraisy. Fihr digelar sebagai Quraisy. Jadi kemudian keluarga Nabi ini dikenali sebagai keluarga Bani Hashim, dan bangsa mereka adalah Arab Quraisy. Arab Quraisy. Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Ismail daripada anak cucu Nabi Ibrahim. Maknanya keturunan Nabi Muhammad SAW ini adalah keturunan Nabi Allah Ismail dari Ibrahim dan anaknya Ismail. Wastafa bin waladi Ismail Kinanah, dan memilih daripada anak-anak Ismail tadi Kinanah. Dan daripada Kinanah tadi Quraisy. Maknanya anak kepada Kinanah tadi adalah Quraisy. Quraisy itu adalah namanya Fihr. Dan daripada Quraisy tadi Allah pilih Bani Hashim, dan Allah pilih Nabi Muhammad SAW daripada Bani Hashim. Inna Allah khalaqal khalqu faja'alani min khairi firaqihim wa khaira fariqain thumma takhayyara al-qabail faja'alani min khairil qabilah thumma takhayyara al-buyuta waja'alani min khairi buyutihim wa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencipta makhluk, lalu dia menjadikanku sebaik-baik golongan mereka dan sebaik-baik dua golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah lalu menjadikan bahagian daripada sebaik-baik kabilah tadi. Kemudian memilih beberapa keluarga lalu menjadikan bahagian daripada baik-baik keluarga mereka itu, maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka dan sebaik-baik keluarga di antara. Jadi Nabi keturunan adalah keturunan yang terhormat. Keturunan Nabi, keturunan bangsawan, keturunan orang-orang yang baik-baik. Sebab itu bila sebut hadis ini, khilaf ulama mufassir tadi tentang bapa Ibrahim tadi. Khilaf tentang bapa Nabi Ibrahim, apakah dia orang kafir? Kemudian juga bapa dengan ibu Nabi SAW ni, adakah mereka kafir ataupun tidak? Juga khilaf ulama di sana. Nanti sampai kepada tempat dia kita cerita. Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai-bagai tempat di penjuru Jaziratul Arab, menjelajah tempat-tempat yang banyak curah hujannya, ditumbuhi segala rerumputnya. Abdul Qais dan marga-marga Bakar bin Wa'il serta marga-marga Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Kita melihat negara Bahrain sekarang ni. Bahrain kalau kita melihat sekarang ni ada dua golongan yang besar, yang mazhab yang besar, iaitu satunya Ahli Sunnah dan satu lagi Syiah. Sedangkan Bani Hanifah
bin Sya'ab bin Ali bin Bakar bergerak menuju ke Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakar dan bin Wa'il mendiami sepanjang tanah jazirah mulai daripada Yamamah, Bahrain, Saif al-Qazimah sehinggalah mencapai laut, kemudian pinggiran tanah bebas Iraq, terus ke Ablah dan ke Haita. Ada yang tinggal di Madinah, ada yang kalau kita tengok Jaziratul Arab tu pecahan-pecahan dia, bolehlah kita tengok. Nanti bila sampai kepada sirah Nabi SAW, cerita tentang kaum-kaum tertentu, kita dah dapat tangkap, oh mereka ini asal daripada sini, datang daripada sini dan sebagainya. Begitulah keadaan bangsa Arabnya. Begitulah keadaan bangsa Arab. Susur galuh keturunan mereka bercambah-cambah, dan bangsa Arab sampai hari ini di Malaysia pun ada. Di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ada, di mana-mana pada hari ini. Jadi itulah asal usul mereka. Baik. Ana rasa untuk asal usul bahasa Arab, bangsa Arab, insyaAllah pada malam ni kita dapat selesaikan. Apa yang kita dapat lihat pada malam ni adalah bangsa Arab ni berpuak-puak, dan mereka adalah bangsa yang sentiasa berbangga dengan bangsa mereka. Tak salah kita nak berbangga dengan bangsa kita, asalkan kita tidak jauh daripada rahmat, daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita melihat kekuatan mereka itu dengan bangsa, dengan kabilah mereka dipertahankan, walaupun dalam soal benda kecil-kecil pun mereka, kalau kata salah tu pun mereka tetap mempertahankan salah mereka, asalkan bangsa mereka terpelihara. Ini bangsa Arab. Orang yang hidup di dalam keadaan panas, kering, kuntang, mereka ada ketahanan, mereka ada sifat panas mereka ada sifat-sifat ketegaknya mereka, degilnya mereka. Itu bangsa Arab. Dan kita melihat faktor Nabi Allah Ibrahim alaihissalam datang berkali-kali ke Jaziratul Arab daripada Palestin itu, mungkin itulah sebab dia. Dan kita sebagai pendakwah, kita sebagai para duat, kita nak bawa Islam ni, kita nak sampai kepada orang yang nak kenali Islam ni, jangan pergi sekali je, pergi banyak kali. Walaupun kita mati, anak-anak kita ataupun anak-anak murid kita akan sampaikan apa yang kita sampaikan, sehinggalah dia boleh sedar. Itu yang Nabi SAW pesan kepada kita. Maknanya Nabi Ibrahim, dia rihlah dia yang cukup banyak itu, sehinggalah berjaya mengembalikan umat tadi, mengembalikan kaum tadi kembali balik ke beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu matlamat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kirim para nabi ini, Allah kirim para rasul, dan rasul dia menjalankan tugas dengan sepenuhnya. Jadi bagi para duat, bagi kita, semua kita adalah duat. Semua kita adalah orang-orang yang menyampaikan risalah. Bukan duduk saja di rumah baca buku, mai kuliah apa semua, tak sampaikan kepada orang. Kita sampaikan, kita sebar-sebarkan Islam yang kita mulia dengan Islam ini, kita kagumi, kita bangga ini, kita rasa izzah dengan Islam. Kita sampaikan apa yang Islam, kebaikan-kebaikan Islam tu kepada orang bukan Islam, dan kepada kawan-kawan kita yang tidak memahami Islam yang dalam konteks yang sebenar. Itu dakwah kita yang sebenar. Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Jangan rasa malu, jangan rasa gundah, jangan rasa payah. Tugas dakwah ini bukan terletak pada bahu ustaz dan ustazah ataupun khatib-khatib, tu imam masjid, tapi kita semua. Hadithu an bani Israel wala haraj, balighu anni walau ayat. Itu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh ambil iktibar apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang kita ceritakan pada malam ni, insya-Allah. Jadi
Nak rasa cukup lah setakat tu dulu pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.